Hoki Piala Sultan Azlan Shah 2012, Malaysia raih kemenangan pertama apabila menang 3-2 ke atas Pakistan di Stadium Sultan Azlan Shah malam semalam. Kejayaan menumpaskan Pakistan itu sekaligus membakar semangat pemain Malaysia untuk memberikan aksi terbaik menentang New Zealand malam ini. Pakistan yang menurunkan barisan pemain berpengalaman memulakan saingan dengan penuh semangat apabila membuka tirai jaringan menerusi tolakan kencang Umar Buta seawal minit keempat. Gol pembukaan itu menaikkan semangat pemain Pakistan untuk mengatur gerakan kemas sebelum sekali lagi menggegarkan benteng pertahanan Malaysia sehingga berjaya menghasilkan jaringan menerusi Imran Bud pada minit ke-12. Sebaik babak kedua dimulakan, pemain Malaysia bangkit dari ketinggalan 2 gol untuk membenam Pakistan apabila Samir Farid Ahmad Fuzi merapatkan jurang gol pada minit ke-36 sebelum pemain terbaik perlawanan Faizal Saari berjaya menjadikan gol penyamaan pada minit ke-48. Sokongan padu kira-kira 10,000 penonton akhirnya membuahkan hasil apabila gol kemenangan Malaysia hadir pada minit-minit akhir perlawanan hasil pukulan sudut penalti yang disempurnakan Muhammad Razi yang menyaksikan perlawanan berkesudahan 3-2. Bagi jurulatih negara Tai Beng Hai, dia berharap anak buahnya kekal fokus dan tidak lalai menentang pendahulu kejohanan New Zealand malam ini. New Zealand, I think, is playing very well in this tournament. I think they have adjusted to the heat, and also I think they came much earlier and well prepared for this tournament. I think it won't be an easy match, and we'll do our best to play a good match tomorrow. Meskipun dihambat isu tidak dibayar gaji di Liga Super Indonesia, ia tidak sedikit pun menjejaskan penyerang pasukan Pelita Jaya. Penyerang sensasi negara Safi Sali yang juga kapten Pelita Jaya tidak terkesan dengan situasi tersebut. Tidak memberi kesan lah. Saya tengok ISL Liga Super lebih bagus daripada Liga satu lagi dan saya rasa buat masa sekarang semua hanya menunggu keputusan FIFA dan AFC lah. Bagi Pelita Jaya pun tak ada masalah yang besar lah buat masa sekarang. Safi ditemui semasa siri latihan pasukan kebangsaan di Padang FAM petang tadi. Pemain di Liga ISL dan IPL melalui Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Indonesia APPI sebelum ini menuntut gaji mereka dibayar sebelum 7 Jun atau tindakan mogok akan diambil. Antara kelab yang dituntut melunaskan tunggakan bayaran gaji pemain mereka ialah Sriwijaya FC, Persema dan Pelita Jaya. Sementara itu, skuad negara kini dalam siri latihan terakhir sebelum menentang Filipina dalam aksi perlawanan persahabatan esok. Atlet negara berdepan hukuman WADA. 6 atlet negara yang gagal menghadirkan diri ke ujian saringan air kencing tahun lalu bakal berdepan apa sahaja hukuman oleh World Anti-Doping Agency, WADA. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia KOAM tidak akan mempertikaikan penglibatan WADA dalam menjatuhkan hukuman pergantungan 4 tahun ke atas 6 atlet negara dan penggantungan seumur hidup ke atas bekas jurulatih kebangsaan Harun Rashid. Sebelum ini, KOAM menggantung Harun selama setahun dan hanya memberikan amaran tegas kepada 6 atlet. Namun bagi WADA, hukuman tersebut tidak setimpal. Pengurusi KOAM Datuk Seri Syahidan Kasim berkata pihaknya akan menawarkan perlindungan kepada atlet-atlet tersebut. Menerima hakikat bahawa kami sebagai badan induk, kami harus beri perlindungan kepada atlet, coaches dan juga official. Dan kaunsil hari ini bermesyuarat dengan apa orang kata dengan bergembiralah menerima hakikat bahawa kita akan cuba sedaya upaya untuk bagi perlindungan kepada atlet kita, kepada coaches kita dan juga kepada council members. 6 orang atlet yang terlibat ialah Siti Fatimah Muhammad, Siti Zubaidah Abadi, Yi Leng, Nurjannah Hafizah Jamaluddin, Nurul Sarah Kadir dan Nur Imran Hadi. Tambahnya lagi, antara sebab KOAM ditubuhkan adalah untuk melindungi dan menjaga hak serta kepentingan atlet, jurulatih dan juga pegawai. Penyerang sensasi Chelsea, Fernando Torres, membuktikan dia masih belum kehilangan bisa untuk menjaringkan gol. Gol pembukaan yang dijaringkannya dalam aksi perlawanan persahabatan memastikan kemenangan selesa 4-1 Spanyol ke atas Korea Utara.
Penyerang prolifik itu membuka jaringan seawal minit ke-11 apabila menanduk masuk hantaran lintang Bennett Echevarria. Jago Asia Timur itu bagaimanapun tidak mahu menyerah kalah apabila Kim Do-hyun menyamakan kedudukan 2 minit sebelum tamat separuh masa pertama, kemudian melalui sepakan cantik dari luar petak penalti. Memasuki babak kedua, perlawanan Xavi Alonso tidak menunggu lama melebarkan kedudukan apabila menyempurnakan sepakan penalti apabila bola terkena pemain pertahanan Choi Yo-jin. Spanyol kemudiannya mendapat sepakan percuma selepas bola sekali lagi terkena tangan pemain Korea Selatan sebelum Santi Cazorla bijak melakukan helah sepakan percuma untuk gol ketiga Spanyol. Alvaro Negredo menjaringkan gol keempat apabila bijak memperdaya pertahanan Korea Selatan sekaligus memastikan kemenangan selesa buat Spanyol. Spanyol akan memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Eropah menentang Itali 10 Jun ini. Roger Federer atasi rekod Jimmy Connors, menang 234 perlawanan dalam acara Grand Slam untuk mara kepusingan ketiga tenis terbuka Perancis. Namun Federer dipaksa bekerja keras oleh lawannya Eden Ungur sebelum menang dengan 6-3, 6-2, 6-7, 6-8, 6-3 dalam pertarungan selama 2 jam 27 minit. Ia juga menjadikan Federer sebagai pemain lelaki pertama memenangi 50 perlawanan dalam semua 4 acara Grand Slam. Walaupun Ungur baru bermain di atas gelanggang tanah liat tahun ini, kejayaannya ke atas David Nalbandian di pusingan pertama Isnin lalu adalah kejutan paling besar sepanjang kerjayanya dalam siri jelajah utama. Pilihan ketiga itu nampak seakan-akan menguasai perlawanan sehingga set ketiga apabila Ungur bangkit mengasak sehingga memaksa juara 16 kali acara Grand Slam itu melakukan banyak kesilapan. Sementara itu, dalam kategori wanita, 2 bekas juara, Ana Ivanovic dan Svetlana Kuznetsova turut menempah tiket masing-masing ke pusingan ketiga. Pilihan ke-13, Ivanovic mara selepas menewaskan Shaharpia 6-2, 6-2, manakala Kuznetsova pula menyingkirkan Chang Yung-jan 6-4, 7-6, 7-4. Ivanovic yang menjuarai terbuka Perancis 4 tahun lalu iaitu satu-satunya gelaran dalam acara Grand Slam yang dimenanginya, yakin dia kini berada pada landasan terbaik untuk memburu kejuaraan. Laporan sukan itu tadi mengakhiri Detik 8 untuk malam ini. Sebelum berpisah, apa kata kita imbas kembali tajuk-tajuk utama malam ini. Bekas Ketua Pengarah Imigresen bebas hukuman penjara. PBB masih berbelah bahagi terhadap Syria berikutan tragedi di Hula. Dan IPO Felda terbesar di Asia dan kedua terbesar selepas Facebook. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.